Duhai sekarang ini saudara, saya melihat sudah ada bibit-bibit perpecahan. Sebagaimana saya nyatakan semalam, kita sudah memulai masuk dalam bibit-bibit perpecahan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang UMNO ni juga satu masalah. Apabila mereka berada sebagai pembangkang, maka pemimpinnya bersatu, kukuh. Tapi bila menjadi kerajaan, mereka berpecah belah. Masing-masing berebut komimah. Ini hak aku, aku dapat ini, aku nak gini, tak dapat, balon. Saya rasa ini satu benda tak betul. Ini satu tak betul. Sepatutnya kita dalam keadaan macam mana pun kenyataan persatuan itu kena benar. Tapi malangnya sejak akhir-akhir ini saya melihat, saya kadang-kadang kecewa. Sebab itu yang Muhammad Mulya Tengku Razali pun kecewa apabila melihat pimpinan-pimpinan dalam UMNO ini lebih mengutamakan kebendaan, lebih mengutamakan jawatan, lebih mengutamakan keberuntungan untuk dirinya. Jadi sebab itu beliau menzahirkan sepatutnya pemimpin kembalilah kepada semangat ism ataupun isma asal waktu UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, tidak lain tak bukanlah membela rakyat, memperjuangkan tentang untung bangsa kita. Tapi sekarang ni saya lihat dah bergaduh. Teruk saya, kumpulan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kumpulan apa ini yang menyokong presiden, kemudian kumpulan satu lagi tu yang rasa tak puas hati, dan ada pula satu kumpulan lagi tu nak, macam saya kata semalam lah, menanti waktu saja untuk mewujudkan satu suasana kebangkitan suara rakyat kuasa keramat. Ini yang akan berlaku. Saya tak senang melihat keadaan begini, dan lebih-lebih lagi saudara apabila kita melihat apa yang berlaku di Melaka. Ini keadaan saudara. Apa yang berlaku di Melaka memang betul-betul kita diulik derita. Tiba-tiba mereka bercanda untuk mendapatkan kuasa. Saya ada kebimbangan dalam hati. Saya bimbang dalam hati kecil saya bahawa apa yang berlaku di Melaka hari ini, semalam dan sebulan dua. Sebab itu Datuk Sulaiman Ali dia dah bagi tahu, kalau boleh dia kata dia mengajak agar parti-parti pembangkang juga bersama untuk menyantuni masalah negara ini. Dia berlapang dada, tapi nampak gayanya apa yang dilontarkan itu dilihat seolah satu kelemahan padanya. Saya melihat ini sebab saya mengatakan bahawa dengan apa yang berlaku, gelora yang melanda di Kota Melaka, bukan banyak mana pun, ada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri saja saudara. Jadi ini boleh mewujudkan kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri boleh tumbang. Saudara jangan lupa saudara, satu ketika dulu waktu selepas langkah Sheraton, wujud kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional katanya waktu itu mempunyai seramai 114 ahli parlimen yang menyokongnya berdasarkan kepada undian bajet. Tidak ada di bawah undian keabsahan di parlimen. Dan suasana itu seolah-olah berulang balik apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri diberitakan mendapat sokongan 114 ahli parlimen, dan keabsahannya juga tidak dibawa ke parlimen. Dalam keadaan begini, saya jangan lupa, sebab saya nak relate supaya saudara faham. Selepas itu kerajaan Pakatan Harapan tumbang di negeri Johor. Wujudnya kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Asni. Rentetan daripada itu, Kedah juga tumbang, dipimpin oleh kerajaan PAS. Kerana waktu itu kerajaan Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS. Maka Datuk Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah. Rentetan daripada itu, naik pula saudara Sulaiman Ali di Melaka apabila kerajaan yang dipimpin oleh Adli daripada Pakatan Harapan, ada Adli adalah daripada Perikatan Rakyat PKR, juga ditumbangkan, naik Datuk Sri Sulaiman Ali saudara. Dan yang terakhir sekali apabila Perak, Peja ditumbangkan, hadirlah Datuk Syarani sebagai Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Perak. Artinya kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Apabila empat-empat itu tumbang, mula-mulalah langkah yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri. Jadi apakah peristiwa ini akan berulang atau tidak? Dalam keadaan begini saya tengyang-yang. Selalu saya katakan, bila saya berbual dengan almarhum Datuk Harun Idris,
belah mengatakan, jangan lupa, selalunya suatu kejadian itu akan berulang. Cuma waktu dan tempatnya yang berbeza-beza. Kejadian itu akan berulang. Saya khawatir akan berulang satu kejadian lagi di mana jeda, tempoh, waktu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri keberadaannya di anjung kuasa Seri Perdana juga tidak dapat bertahan lebih daripada 1 hari. Kekhawatiran saya, saudara jangan marah saya sebab saya membaca, saya melihat pola politiknya sebegitu. Sebab sudah ada isu tentang bagaimana isu perbaikan rumah, menelan belanja sampai 38 juta di saat rakyat susah. Dan hari ini saya dapat kiriman saudara, bagaimana waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ada pula satu ubah suai jet milik kerajaan yang menelan belanja dalam 8 juta berkatanya. Waktu rakyat susah. Jadi isu-isu ini sudah mula bermain saudara. Dalam suasana begini, tiba-tiba kerajaan Melaka sudah pun berada dalam suasana yang goyah. Kerana spekulasi bertiup kencang. Akhbar-akhbar, media sosial, media arus perdana melaporkan bahawa kerajaan negeri Melaka yang diterajui oleh UMNO bakal tumbang kerana terdapat kabarnya ada 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang bersekutu bersama-sama dengan Kerajaan Barisan Nasional ini sudah menarik sokongan. Punca tarikan sokongan itu wallahu alam bisawab. Saya pun tak tahulah bagaimana Datuk Sulaiman Ali ini, dia bukan ada skandal pun. Kalau ada skandal, kalau ada curi balak, mana ada balak di Melaka? Saya, kalau ada pembaziran dan sebagainya, bolehlah juga ada sebab, tapi tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Tetapi usaha untuk menyingkirkan beliau sudah pun berlaku sejak 1-2 bulan. Sebab itu saya katakan sesuatu akan berlaku, akan ada satu kejutan lagi. Jadi kejutan ini tentulah ia menyangkut dengan kuasa di anjung Seri Perdana. Sebab apa berlaku di negeri, dia akan retaliate ataupun berakhir di federal. Saudara, sebab ini melibatkan parti-parti, bukan satu parti. Bila saya katakan sesuatu akan berlaku di Sabah, di Sabah pun tunggu masa tu. Sebab ia adalah satu kerajaan yang agak rapuh antara UMNO, Parti Peribumi dan juga Warisan serta parti-parti yang lain. Jadi bila keadaan yang tidak kukuh, boleh berlaku perubahan. Begitu juga di Melaka. Sebab spekulasi kini bertiup kencang bahawa Ketua Menteri akan tumbang disebabkan masih ada lagi lompat-melompat. Ni masalah dia. Kerana saya melihat apabila kerajaan itu kerajaan yang rapuh, maka mudah ditumbangkan. Apabila waktu saat ini kerajaan pimpinan Datuk Sulaiman Ali cuma memiliki 17 orang sokongan. Dan daripada pembangkang ada 11. Pembangkang ini bukan daripada parti DAP saja saudara, termasuk daripada PKR, termasuk daripada Amanah. Dan dulu adalah kerajaan Pakatan Harapan. PAS tak ada di Melaka. Jadi kalau ini berlaku, apakah seolah-olah macam seolah ada dendam? Jangan lupa saudara, sebab saya katakan Datuk Ismail Sabri pun sedang berhadapan dengan suasana begitu. Warga daripada Parti Peribumi Bersatu juga seolah-olah ada dendam. Dulu kamu jatuhkan kerajaan kami, tunggu masa kami akan jatuhkan kamu, tunggu masa. Dan apabila berlaku lompat-melompat, ini laporan yang saya dapat dah mula start berkumpul. Sebab itu polis dah mula mengawal rumah kediaman resmi TYT, Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Melaka, Datuk Ali Rastam, sebab katanya ada pertemuan. Dan semalam saya dapat laporan bahawa ada perbincangan di pejabat Ketua Pemangkang. Katanya, saya tak ada pengesahan bahawa PKR ni seolah-olah sekarang ni PKR mungkin menuntut agar kuasa ataupun jawatan Ketua Menteri ini dipulangkan kembali pada Adli. Dan masalahnya pula ada pula katanya ahli UMNO yang juga nak melompat. Jadi kalau ini berlaku, jangan lupa saudara, kalaulah ahli UMNO yang berada di Parlimen juga melompat, macam mana? Kalau 4 orang saja daripada UMNO lari daripada menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, maka tinggal 110.
110 bukan soal majoriti, maka beliau juga akan tumbang. Sebab saya katakan, walaupun ada satu persefahaman yang ditandatangani antara pimpinan parti DAP, pimpinan parti Amanah, pimpinan parti Keadilan, itu bukan satu perjanjian, saudara. It is not an agreement. Itu hanya sekadar satu persefahaman. Kalau menyentuh soal rakyat, kalau menyentuh untuk kebaikan rakyat, mereka akan sokong. Kalau bajet itu baik, mereka akan sokong. Tapi dari segi politiknya, tunggu masa. Masing-masing bermain politik. Tunggu masa siapa ngap siapa. Dalam keadaan sekarang ni, Yang Amat Berhormat, sahabat kita, Datuk Ismail Sabri, dia mempunyai sokongan yang cukup rapuh. Itu yang saya katakan. Dalam keadaan sekarang. So, bila apa yang berlaku di Melaka, dengan 17 kursi sokongan kepada sahabat kita, saudara Datuk Sulaiman Ali, dan 11 daripada Pemangkang, apa kata kalau 4 orang lari daripada 17 tinggal 13 tinggal pada Datuk Sulaiman, daripada 11 tanpa 4 dah jadi 15. Jadi tentulah Pakatan Harapan, iaitu yang Pemangkang, akan klaim daripada Ketua Menteri Titiwati bahawa sekarang ini kena ada peralihan kuasa. Saya katakan kalau itu berlaku, maka Putrajaya harus menanti bila masanya anda juga akan disongsong oleh ahli parlimen. Sebab bagi saya, untuk PBM menyokong dia pada dia orang tak ada sekarang ni. Apa saja nak berlaku pada kerajaan UMNO, Parti Perubatan Bersatu, dia main tepuk tangan saja. Dulu kamu jatuhkan aku, sekarang ni kau buatlah, jangan minta tolong. Saya kalaulah ada usaha untuk UMNO minta ini sokongan daripada PBM, better forget it. Lebih baik lupakan saja, kerana tidak ada lagi. Jadi apa yang berlaku di Melaka memang keadaan memang gusar. Sebab saya dapat tahu bahawa ada 4 orang, dan daripada 4 tu 3 adalah daripada bekas-bekas daripada Pakatan Harapan. Antaranya seorang tu daripada DAP tu, jangan lupa saudara. Jadi exco. Itu yang bila mesyuarat Dewan Undangan Negeri Melaka, kan saya dah cakap tadi, tak sepatutnya bahasa-bahasa yang kurang sopan dilontarkan dalam dewan. Guna ayat perkataan kizi, babi, sebagainya. Ini bukan bahasa seorang yang berstatus sebagai yang berhormat. Ini bahasa-bahasa bagi saya lah, orang yang pelik-pelik aja boleh maki hamun di parlimen. Jadi keadaan di Dewan Negeri, dan keadaan ini saya lihat bahawa ada semacam ada sesuatu yang tak betul, dan Ketua Menteri tak ada kekuatan untuk menegur. Sudahlah tu, tak ada. Begitu juga apa yang berlaku di parlimen. Yang Amat Berhormat pada menteri seolah-olah tidak mempunyai kekuatan. Apabila tambah-tambah lagi ahli parlimen tak masuk dewan pun. Saudara kena ingat, susah sangat Datuk nak sokong Datuk nak dah sangat Datuk ni. Susah sangat Datuk sokong Datuk Anwar jadi PM ke? Nah, saya bukan sokong tak sokong, bagi saya kita negara demokrasi. Bagi saya apa-apa saja boleh berlaku. Saya tetap dengan pendirian saya, itu parti saya UMNO. Apa saja UMNO putuskan, saya akan ikut, saya akut. Saya orang UMNO. Melainkan kalau Datuk Anwar Ibrahim menyertai UMNO, itu lain cerita dia. Ataupun ada kerjasama, terpulanglah. Saya I'm not a bias, saudara. Tapi saya harus memberi pencerahan apa yang akan berlaku. Besar kemungkinan tumbang Datuk Ismail Sabri, dan waktu itu Datuk Anwar Ibrahim berada dalam kedudukan yang lebih baik, kerana kalau UMNO pula menyokong ke sana, habislah. Dan saya dah cakap, tidak ada perjanjian yang solid ataupun yang tuntas antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Datuk Mat Sabu, dengan Lim Wah Eng. Tak ada. Dan berlaku sesuatu di negeri Melaka, ini adalah merupakan floodgate. Ataupun kalau dalam parit tu, kita sekat air tu, terbuka saja air kunci tu, maka berderulah air terkeluar, dengan kepala air pun turun. Ini keadaan yang akan berlaku di Melaka. Saya jangka akan menjangkit di parlimen nanti.